Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Konstantinopel adalah kota terpenting di dunia yang dibina pada tahun 330 Masihi oleh Maharaja Rom yang bernama Konstantin I. Kota ini menjadi pusat pemerintahan kerajaan Rom sejak zaman berzaman. Malah ketika Rasulullah ingin memerangi Rom dalam perang Tabuk, pusat pemerintahan Rom masih di Konstantinopel dan ianya berlanjutan sehingga ke zaman pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih berlaku pada 29 Mei 1453. Sultan Muhammad Al-Fatih yang merupakan Sultan Uthmaniyah yang ketujuh telah mencipta sebuah sejarah yang besar di dunia pada ketika itu. Sejak Konstantinopel ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kerajaan Rom musnah sama sekali. Selepas Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menaklukki Konstantinopel dan menukarkan nama kepada Istanbul yang bermaksud kota Islam. Dari sinilah bermulanya nama Istanbul. Baginda mengutuskan surat ke seluruh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di seluruh dunia untuk memberitahu tentang peristiwa yang menggembirakan itu. Sudah pasti Kesultanan Melayu Melaka tidak terkecuali dari mendapat surat makluman tentang penaklukan kota Konstantinopel ini. Apatah lagi, Kesultanan Melayu Melaka sudah pun masyhur pada ketika itu. Peristiwa penaklukan Konstantinopel ini berlaku di zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, yang mana baginda telah pun menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan yang terpenting di bahagian timur jauh. Menurut hikayat Hang Tuah, Laksmana Hang Tuah fasih dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Turki. Kebolehan ini juga menjadi antara sebab penting mengapa Sultan Melaka mengutuskan Hang Tuah sebagai duta Melaka ke Istanbul untuk mengunjungi Sultan Uthmaniyah. Berdasarkan hikayat Hang Tuah, tujuan utama pengutusan Laksmana Hang Tuah ke Istanbul adalah untuk membeli meriam-meriam dari Daulah Uthmaniyah. Sebagaimana yang tercatat dalam catatan-catatan Portugis, Melaka telah lama menerima teknologi dari luar dalam penggunaan teknologi senjata api, khususnya meriam. Semasa Calicut berperang dengan Portugis, mereka mengimport meriam dari Uthmaniyah. Semasa Melaka berperang dengan Portugis pula, Melaka mengimport meriam dari Calicut. Maka tidak mustahil meriam yang terbesar yang dijumpai oleh Portugis di Melaka berasal dari Turki Uthmaniyah. Tidak mustahil Kesultanan Melayu Melaka untuk mengimport teknologi meriam secara terus dari Uthmaniyah. Uthmaniyah pada ketika itu memang dikenali sebagai sebuah kerajaan yang memiliki teknologi senjata api yang tercanggih di dunia. Mustahil kehebatan Daulah Uthmaniyah ini tidak sampai ke pengetahuan Sultan Melaka. Sedangkan pelabuhan Melaka menjadi tempat berkumpulnya pedagang-pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Turki. Jika kehebatan teknologi senjata api Uthmaniyah ini sampai ke pengetahuan Sultan Melaka, sudah pasti Sultan mengambil inisiatif untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Uthmaniyah. Lebih-lebih lagi, Daulah Uthmaniyah adalah sebuah kerajaan Islam
agama yang sama dipeluk oleh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, fakta tentang kewujudan pengutusan-utusan Melaka ke Daulah Uthmaniyah ini lebih munasabah sebenarnya berbanding fakta yang sebaliknya. Kejayaan Turki Uthmaniyah memberi kebimbangan yang besar kepada para paderi Kristian di Eropah pada ketika itu. Oleh itu, pada 8 April 1481, Pope Sixtus keempat mengeluarkan arahan kepada raja-raja di Eropah untuk melancarkan perang salib ke atas Turki Uthmaniyah. Bagi menyahut arahan dari pemimpin Kristian itu, kerajaan Portugal bersama kerajaan-kerajaan lain di Eropah memutuskan untuk menghantar pasukan tentera bagi mengusir penguasaan Uthmaniyah. Kerajaan Portugal telah menghantar pasukan tentera perang di bawah pimpinan Garcias Meneses untuk membantu kerajaan-kerajaan Kristian yang lain menentang angkatan tentera Uthmaniyah. Namun, mereka mengalami kegagalan demi kegagalan. Lalu mereka menggunakan strategi lain dengan salah satu cara untuk melemahkan Uthmaniyah ialah dengan merampas perdagangan rempah dunia dari tangan umat Islam, di mana perdagangan rempah ini memberi manfaat ekonomi kepada kerajaan-kerajaan Islam termasuk Uthmaniyah. Kebetulan pada waktu itu, Melaka menjadi pusat perdagangan rempah di timur. Portugal telah sedar tentang kepentingan kota Melaka bagi perdagangan di dunia. Profesor Azumardi Azra telah memetik teori Striker tentang matlamat Portugis menguasai Melaka. Menurut Striker, niat Portugis untuk meluaskan penguasaannya di Kepulauan Melayu mesti dilihat dari kesinambungan perang salib yang berlaku di Eropah dan Timur Tengah. Hakikatnya, Portugis sangat bercita-cita untuk meningkatkan kemasyhuran, maruah dan kekayaan yang disertakan dengan semangat keagamaan yang tinggi. Komoditi utama perdagangan dunia pada ketika itu ialah rempah, dan tempat pengeluaran rempah di dunia adalah di Kepulauan Nusantara. Maka dengan itu, Portugis merancang untuk menaluki Melaka dan Maluku. Kota Melaka sebagai pelabuhan utama perdagangan rempah, manakala Maluku pula ialah pengeluar utama rempah ratus. Perkara-perkara ini meningkatkan keazaman Portugis untuk menjajah Kepulauan Melayu yang merupakan sumber kekayaan dunia pada ketika itu melalui penguasaan perdagangan rempah. Portugis dan Sepanyol banyak mendapat manfaat dari ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para ilmuwan Islam, terutamanya dalam ilmu bidang pelayaran. Usaha Portugis untuk menjelajah ke dunia timur berhasil apabila pada 27 Mei 1498, satu ekspedisi pelayaran Portugis yang diketuai oleh Vasco da Gama berjaya mendarat di Calicut. Dengan itu, semangat mereka semakin berkobar-kobar untuk meluaskan penguasaan mereka di bahagian timur, terutama di India dan Kepulauan Melayu. Pada zaman Perang Salib, Portugis, Sepanyol dan orang-orang Kristian di Eropah secara keseluruhannya meletakkan kebencian yang ketara di dalam hati mereka terhadap orang-orang Islam. Portugis memulakan rancangan mereka untuk menawan pelabuhan-pelabuhan di India seperti Goa dan Calicut, kerana pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan yang sangat penting dalam perdagangan rempah dunia. Rempah-rempah dari timur yang dikumpulkan di pelabuhan Kota Melaka akan dibawa ke India sebelum dibawa ke Istanbul melalui pelabuhan Iskandariah. Maka, pelabuhan Kota Melaka dan pelabuhan-pelabuhan di India dianggap sebagai seluruh perdagangan Islam di dunia pada ketika itu. Perisik Portugis telah datang ke Melaka untuk mengintip dan mendapatkan maklumat tentang keadaan Kesultanan Melayu Melaka sebelum usaha penyerangan dilakukan. Dengan sebab itu, mereka berlagak seperti rombongan diplomatik. Portugis menyatakan kepada Sultan Melaka bahawa kedatangan mereka ke Melaka adalah untuk menjalinkan hubungan diplomasi.
Dengan sebab itu, mereka mahu meminta izin kepada Sultan Melaka untuk membina gudang dan kubu di Pelabuhan Melaka bagi tujuan melindungi pedagang-pedagang mereka. Namun, niat sebenar mereka adalah ingin menakluki Melaka. Orang-orang Portugis yang mula tiba di Melaka memulakan aktiviti perdagangan di Kota Melaka. Mereka mula membeli barang-barang dagangan di Melaka. Tindakan mereka itu mencetuskan perasaan curiga di kalangan pedagang-pedagang Islam dari luar. Maka, pedagang-pedagang Islam itu pun pergi berjumpa Bendahara Melaka dan mereka menceritakan tindak tanduk Portugis di Kota Melaka. Mereka juga mencadangkan agar orang-orang Portugis itu ditangkap atau diusir dari bumi Melaka. Atas desakan pedagang-pedagang Islam itu, Bendahara Melaka pun mengarahkan agar semua Portugis itu ditangkap dan dipenjarakan. Maka, kesemua orang-orang Portugis yang sedang berada di Kota Melaka ditangkap. Namun begitu, Diego Lopes de Sequeira berjaya melarikan diri. Beliau pun berlayar meninggalkan Melaka dengan segera. Berita penaklukan Goa oleh orang-orang Portugis pada tahun 1510 itu juga tersebar di Melaka. Ini mengukuhkan alasan Sultan Melaka untuk menolak berhubung baik dengan Portugis. Namun pada tahun 1510 itu juga Melaka sedang mengalami konflik dalam pentadbiran. Sultan Mahmud Shah yang merupakan Sultan Melaka pada waktu itu telah membunuh Bendahara Melaka iaitu Tun Mutahir dan ahli keluarganya kerana termakan hasutan dan fitnah dari beberapa pembesar Melaka yang lain seperti Raja Mandalia dan Sikitol. Sultan Mahmud telah melantik Bendahara Tepok yang umumnya sangat tua sebagai Bendahara Melaka yang baru bagi menggantikan Tun Mutahir. Selain itu, Sultan Mahmud Shah juga telah menggantikan Hang Nadim dengan Koja Hasan sebagai Laksmana Melaka. Cara Sultan Mahmud mentadbir Melaka ini menyebabkan musuh sangat mudah menjatuhkan Melaka. Tidak seperti Sultan-Sultan Melaka yang terdahulu. Sultan Mahmud Shah agak lemah dalam pentadbiran Melaka. Maka pada awal bulan Mei 1511, Alfonso de Albuquerque mula bertolak dari India menuju ke Melaka bersama dengan 1,400 orang tentera di mana 800 orang daripada mereka adalah berbangsa Portugis, manakala 600 orang yang lain berbangsa India. Angkatan tentera pimpinan Alfonso de Albuquerque menaiki sebanyak 19 buah kapal. Alfonso de Albuquerque menaiki kapal Portugis yang paling besar yang dinamakan Flor de la Mar. Dalam gerakan perang salib ini, Portugis melaksanakan polisi Portuguese Inquisition di Melaka atas arahan Raja Dom Manuel I. Sebaik saja Portugis berjaya menakluki Kota Melaka pada tahun 1511. Maka orang-orang Islam yang berada di Kota Melaka selepas Portugis berjaya menawan Kota Melaka mengalami penderitaan yang amat pedih sekali. Apa yang dilakukan terhadap umat Islam oleh Dom Manuel I di Portugal, kezaliman yang sama juga dilakukan di Melaka. Umat Islam dipaksa untuk memeluk agama Kristian. Mereka juga diseksa dengan pelbagai penyiksaan yang sangat zalim. Masjid-masjid diruntuhkan dan dibakar. Perkuburan umat Islam dibongkar dan dihapuskan. Batu-batu binaan masjid di Melaka dan juga batu-batu nisan dijadikan bahan untuk membina kubu Famosa. Dengan sebab itu, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berusaha untuk menyelamatkan umat-umat Islam yang tertindas di Melaka. Maka pada tahun 1512, Kerajaan Demak telah mengutuskan angkatan tentera jihad untuk mengusir Portugis dari Melaka, sekaligus menyelamatkan umat Islam di Melaka. Manakala pada tahun 1537, Kerajaan Aceh pula menyerang Portugis di Melaka. Kejatuhan Kota Melaka
pada bulan Ogos 1511 kepada Portugis tidak bermakna Sultan Melaka mengaku kalah dan berpindah ke Johor. Albuquerque sedar Sultan Mahmud Shah yang membuat kubu-kubu pertahanan di Batu Hampar, Bertam dan Tabuh Naning pasti akan cuba menawan semula Melaka. Oleh itu, Albuquerque ingin mengekalkan kedudukan Portugis di Melaka. Walaupun Albuquerque hanya berada di Melaka hingga bulan Januari 1512, beliau dapat mendirikan sebuah kota kecil untuk mempertahankan serangan tentera-tentera Melaka terhadap mereka. Beliau bukan sahaja hendak menaklukkan Melaka selama-lamanya, tetapi juga mahu membangunkan semula aktiviti perniagaan dan perdagangan dengan segera. Untuk mendirikan sebuah kota yang kukuh, beliau telah memecahkan istana Kesultanan Melayu Melaka yang terletak di atas bukit dan masjid raya yang terletak di kaki bukit. Batu-batu yang dikumpulkan dari pecahan istana, masjid dan makam-makam sultan yang terdapat di belakang masjid mencukupi untuk mendirikan sebuah kota kecil. Di antara Bukit Melaka, yakni Bukit Sepol sekarang, Muara dan Sungai Melaka yang mengandungi sebuah benteng muara beserta menara setinggi 5 tingkat. Seramai 1,500 orang hamba abdi termasuk orang-orang Melayu yang ditangkap selepas peperangan dipaksa mendirikan kota Portugis yang pertama. Kemudian, kota kecil ini diperluaskan mengelilingi Bukit Sepol. Bukan itu saja, malah Portugis telah menghapuskan semua masjid-masjid, makam-makam dan kesan peninggalan Kesultanan Melayu Melaka. Begitulah kezaliman Portugis terhadap umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Nusantara ini, khasnya di Melaka. Jadi persoalannya, mengapa perlu kita kekalkan peninggalan bekas tapak dan kubur penjajah Portugis di Melaka? Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.